Assalamualaikum Ida Kahar, Saudah, Ina Salina, Yusliza Salam, Rudiah Sharif, Waalaikumsalam, Hadiza, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habak baik Cik Rudia, habak baik Alhamdulillah wa syukran. Nida Muhammad, Anita Saleh, Nur Alis min Haddul, Juwita Muhammad Ali, Yusliza Salam, Rusmilah Badarus Samin, Siti Rohana. Wah, pagi-pagi jiranku. Syarifah Hafizah Al-Idrus, Ku Arjuna, Masya Allah. Faizah Ahmad, Daun Pandan Wangi, Afnita, Hafizah Abdullah is watching. Urianti Wu, apa khabar? Nur Ashikin Ismail, Hajijah Husin, Khadijah Osman, Marina Abdul, Siti Prihatin. Prihatin sungguh kawan kita ni. Ramilah Ramli, Siti Nur Aisyah, Masya Allah. Amin Ina Salina, Aziz Fauziah, Wan Radiah. Alhamdulillah, amin, amin. Yusni Zayaziz, apa khabar? Wah, cantiknya profile picture Yusni Zayaziz, Masya Allah. Al-Ramza Al-Karim, Nur Rihan binti Kamaruz Zaman, Ensyah Kardiman, Al-Tamis Furqan, Maznah Muhammad, Azina Ahmad, Hawilah Selamat, Azizah Atan, Cik Liza, Mastura Madzin, Siti Alawiyah. Yang berpagi-pagian ni, cuba anda tulis anda sedang buat apa. Heran juga Ustazah hari ni sharp pukul 7 pagi masuk. Dah berapa orang yang menunggu. Tengok sekarang ni dah dekat 200 orang dah. Maksudnya anda tengah buat apa. Tulis Fatimah Yahya tengah nak buat sarapan Ustazah, contoh. Dalilah Osman hantar anak pergi sekolah Ustazah, contoh. Wani Yahya buat apa? Abdul Kai, Latifah Zaini, Norma Albi, Azizah Abu nak pergi kerja ni Ustazah, contoh. Nak tahu juga pagi-pagi sebab kata Nabi SAW, apa yang kita buat pada pagi hari inilah yang paling banyak mengundang keberkatan. Of course lah anda sedang berniat untuk sambil buat kerja itu mendengar ilmu kan sahabat-sahabat. Jadi mendengar ilmu tu sudah pahala. Bayangkan gandaan pahala tu. Mendengar ilmu tu sambil apa? Okay, Ustazah saya tak kisah je. Walaupun ada orang kata menuntut ilmu ni Ustazah tak boleh kita tengah memandu ke, tengah uruskan anak, nanti tak fokus. Nanti macam mana nak dapat keberkatan ilmu tu? Betul lah. Tapi sahabat-sahabat, ibu-ibu suri rumah kita Latifah Zaini baru habis baca Yasin Ustazah. Tidurkan anak ngasuh sambil dengar Ustazah. Ui, Fauziyah Hasan. Awalnya pagi-pagi anak ngasuh dah datang. Masya Allah. Dia hantar pukul berapa tu? Hujan ke kat Keramat ni? Ada jiran saya ni kat Siti Rohana. Hujan ke kak? Masya Allah. Tengah siapkan sarapan keluarga. Siapa tu? Masya Allah, Zainab Ahmad baru habis gosok baju suami. Putih polos menjahit. Oh, syok juga ni. Masya Allah. Yusliza Salam. Oh, surau kami surau An-Nur Bandar Seremban. Tunggu kami akan ziarah surau anda. Tara, Masya Allah. Apa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buat sarapan masak nasi lemak dengan kopi latte. Aduh, Nur Azlina Musa ni bikin Ustazah meleleh ayak liok lah pula. Menyesal tanya. Siapa suruh tanya? Jap telah dari Leo dulu. Macam tu. Okey, Isabella Jo sambil membasuh pakaian. Wah, Isabella Jo duduk kat mana tu? London, Amerika Syarikat. Insya-Allah.
Okey, subhanallah, seronok Nurmala Abdul Rahman. Semoga hari ni ceria dan bahagia tengah menjahit ni untuk tempahan baju raya haji. Masya Allah, ramai tailor kita punya kawan-kawan La Tahzan ni. Allahu Akbar. Semoga dilimpahi rezeki barakah, diberi kesihatan yang baik untuk terus membantu ekonomi keluarga. Walaupun macam mana sekarang, goyang kaki saja ke ataupun pakai tet. Menjahit sekarang pun dah canggih sahabat-sahabat. Dulu orang kata hang ni nak kaya tapi duk goyang kaki saja. Goyang kaki lah sebab menjahit. Sekarang orang tak goyang kaki kok menjahit. Baru nak masuk dapur untuk prepare sarapan. Azrina Abdul Hanif, Masya Allah. Ruhayah Kayat dari Kota Singa. Kota Singa tak apa kak, jangan kita jadi singa. Masya Allah. Hanisa Syafi'i prepare sarapan. Okey, terbaik. Semalam tak dapat tengok live sebab ke hospital. Okey, baru nak buat sarapan cikodok cicah kari ikan. Aduh, Kak Fatimah ni kan, aduh, Masya Allah, sedapnya. Aduh, Ustaz tadi pergi subuh, dia kata nak sarapan apa yang hari ni? Tak payahlah beli apa-apa. Kenapa? Sebab tengok dalam peti ais apa-apa je yang boleh panaskan. Saya macam tu je Kak Fatimah, tak adalah nak goreng cucok ke apa pagi-pagi. Sedih. Hantar anak depan pintu nak pergi sekolah, terus tengok live Ustazah Nur Ain Mahfuz. Masya Allah, ibu-ibu yang terbaik ni. Kak Long Sufia, macam mana keadaan bonda? Teringat-ingat dia nak tanya, tapi bila nak WhatsApp ada je. Sambil ngemas rumah, 3 hari ditinggalkan. Oh, mesti ke GH ni. Moga baik-baik untuk bonda sahabat kita ni. Salam dari Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, Syamsidah jemaah haji tahun ni ke. Semoga dianugerahi haji mabrur, diberi kesihatan yang baik. InsyaAllah tak lama lagi nak menuju masyair. Moga sihat. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah orang yang berada di Arafah pada waktu hari wukuf. Masya Allah. Kita tak berwukuf di Padang Arafah, kita plan untuk puasa sunat nanti. Simpan sahabat-sahabat, simpan tarikh 9 Zulhijjah. Simpan hari 9 Zulhijjah untuk kita pakak-pakak ramai-ramai berpuasa. Ya, puasa sunat. Puasa sunat sahabat-sahabat. Tetapi Amin Aminah kata Ustazah semua selera. Dan memang betul, saya memang selera insya-Allah. Minum Milo dengan rendaman biskut gerah. Sedapnya Kak Yasmin pun sedap, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Turunlah ke Kuala Selangor, jom makan. Sarina binti Muhyi offer nak makan nasi ambeng. Jom. Mai PM tepi bagi nombor WhatsApp. Saya memang dalam plan nak pergi Kuala Selangor ni sebab ada nak interview seorang calon terjaan umrah. Tapi tak pasti lagi bila kan, jadual padat. Tapi setakat Kuala Selangor tu dia boleh selit je. Lepas kuliah Doha tu Zoom terus pergi. Tanyalah Ustazah, semata-mata nak jumpa Sarina binti Muhyi ke nak jumpa nasi ambeng? Astaghfirullahalazim. Betulkan niat. Apa nak cakap tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syok pula sembang dengan anda pagi-pagi. Subhanallah, Ustazah doakan anak saya Ruzi ward ICU, doktor tak dapat kesan. Allah Jamidah binti Ketik Jamidah, Masya Allah. Tolong doa untuk anak sahabat kita ni. Cara ni macam tiba-tiba je ni di ICU, tak dapat kesan penyakit dia. Masya Allah, subhanallah, nak gosok baju. Ramainya isteri-isteri yang berpagian gosok baju suami. Meremang pula bulu rumah saya nak sebut. Doakan urusan kami dimudahkan. Oh, esok mak kami bawa balik ke rumah di Teluk Intan. Bawa balik rumah, PM tepi sayangku Kak Long Sufia. Apa cerita, Masya Allah. Nur Azlina Musa pergi Kuala Selangor. Saya nak ikut. Nur Azlina Musa nak pergi Kuala Selangor. Nur Azlina Musa stay kat mana? Syok sahabat-sahabat, syok kita boleh sembang-sembang macam ni pagi-pagi kan. Zainah Buyung, Salmah Amir, Maziah Abu. Okey, dah hampir 500 orang. Kita duk potpet saja. Okey sahabat-sahabat, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubi getuk sedap sangat. Terus Aniza lepas doa terus dapat ubi getuk. Ustazah suka tak? Suka. Apa je yang tak suka? Kayu dengan batu tak suka kot. Kita doakan sahabat kita Kak Rifkah Hosni matanya semakin elok dan menantunya diberi kesihatan yang baik. Amin, amin, amin. Kak Siti Rozia, rombongan ke Kuala Selangor tak payah tempah hotel. Kita pergi pagi, tengah hari kita pulun nasi hambang, lepas tu kita balik lah. Baca tu komen Kak Hasnah ni, Hanisa Syafi'i. Kenapa Kak Hasnah? Baca dah komennya tu. Limadha, Masya Allah. Wan Hindun, Wan Juso, Nur Aini Husin, Zaharah Ishak. Lagi masuk awal Ustazah ni tepat pukul 7 tadi masuk. Lagi nak panggil semua nama. Zulina Wanci, Norma Ahmad, Rosa Gunting. Apa kabar Mubah? Masya Allah. Said Moksin Al-Aidrus. Subhanallah, barakallahu fiqh. Tuan Fauziah, Tuan Mat, Nina Baharum. Baik sahabat-sahabat yang semalam tidak bersama-sama kita berada pada bab 261. Kita berakhir pada bab 281. So tara, lagi sedikit cenonet je lagi nak menghabiskan kitab La Tahzan. Bukan gembira, bahkan berduka sedikit. Masya Allah. Kerana apa sahabat-sahabat? Kerana rasa nak berpisah dengan kitab La Tahzan. Tapi saya terlupa tadi. Saya kata simpan hari untuk berpuasa sunat. Kita sahabat La Tahzan pakat-pakat. Syaknya kan kalau kita dapat 9 Zulhijjah tu kita berbuka puasa tu gather-gather. Allah, berangan Ustazah Zai ni. Macamlah semua orang duduk dekat Keramat Kuala Lumpur ni kan. Masya Allah. Kita buat tu gather-gather. Kan, berbuka puasa sambil berdoa kebaikan. Ketika itu sahabat-sahabat kita para hujaj sedang berwukuf di Arafah, kita berpuasa sunat di sini. Masya Allah, itulah namanya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita dapat pahala yang sangat besar walaupun puasa itu hanya sunat. Tapi cantik lagi kalau kita dapat berpuasa bermula pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Lebih comel lagi, Jumaat ini 1 Zulhijjah kita dah susun 1 hingga 9 Zulhijjah kita nak mantap ibadah apa saja, mampu berpuasa. Mana dalilnya Ustazah? Ni yang lemah ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak buat apa saja amal soleh pada 1 hingga 9 Zulhijjah mana yang kita mampu. Saya ni yang rasa sedikit ralat lah kan. Ralat sebab saya dah booking tempat untuk anak-anak Darul Fawaz Kertih. Kami biasanya setahun sekali memang bawa anak-anak tahfiz kami ni, anak-anak asnaf kan, tak bawa berjalan mereka ni. Jadi setahun sekali Darul Fawaz belanja anak-anak ni untuk berholiday lah, buat aktiviti macam tu. Tapi dah 2 tahun lah tertangguh. Dah 2 tahun. Dulu kami pernah bawa ke KL, Putrajaya. Wah, seronok. Bahasa Kedahnya macam perak lah mereka ni dibawa berjalan kan. Tapi seronok. Kan satu kredit untuk setahun mereka belajar tu. Lepas tu tertangguh untuk 2 tahun PKP kan, tak boleh nak bawa budak-budak ni berjalan. So saya pula untuk tahun dah habis fasa PKP kita ni, satu jemputan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadinya tak dapatlah nak bersama-sama anak-anak DFK Darul Fawaz Kertih. Maka setelah minggu lepas saya ke Kertih, saya diberi hotel penginapan di Awana Kijal tu. Saya teringat-ingat anak-anak tahfiz Kertih ni. Ya Allah, kalaulah mereka merasa tempat macam ni ada swimming pool, lepas tu depan dia ada laut kan, terpulang dia pun nak buat aktiviti laut ke, nak buat aktiviti swimming pool ke, sambil nak ibadah mereka tu kita pantau, kita jaga, kita buat aktiviti.
Lepas tu otak saya ni, sebenarnya otak saya ni macam teringat kat ustaz masa tu. Sebab kononnya kan patutnya ustaz pergi Mesir, tapi sebab kena balik Kulim, so ustazah macam, Allah, kalaulah ustaz ada kan best, Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ustazah pun terfikir kalau bawa ustaz best. Lepas tu kami kalau nak bawa ustaz best, tak syok pula kalau berdua-duaan sahabat, macam nak bawa anak-anak tu sekali. So pendekkan ceritanya, dah tempah hotel tu untuk anak-anak Darul Fawaz Keretih, program tahunan mereka, walaupun dekat dengan Tahfiz, tapi sebab bajet untuk setahun tu kita memang dah ada, walaupun dekat, bagilah depa hotel yang selesa sikit macam tu kan. Lepas tu untuk bagi mereka satu kredit lah, sebab macam subhanallah, anak-anak ni khidmat. Kadang-kadang memang bagus lah. Budak-budak ni memang patut lah untuk ustazah bagi award setahun sekali macam tu kan. Allahumma salli ala Muhammad. Puasa 1 Zulhijjah tu berapa hari? Kalau mampu 1 hingga 9 Zulhijjah. Kalau mampu, sahabat-sahabat tak payah gaduh. Mana dalilnya ustazah, saya tak jumpa pun. Astaghfirullahalazim. Nabi bagi tahu 1 hingga 9 Zulhijjah ni adalah sahabat-sahabat antara hari yang terhitung sebagai hari-hari yang mulia. Selepas daripada Ramadan, orang memang ternanti-nanti Zulhijjah. Nanti ustazah kongsikan satu slot di Radio Aikim. Tahun bila entah punya slot tarbiyah, ustazah bagi tajuk meraihkan Zulhijjah. DJ pun macam, ustazah tak pernah terfikir nak meraihkan Zulhijjah. Biasa kita meraihkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa tu biasa saya meraihkan Ramadan je dengan ibadah. Jadi kita belajar. Tapi macam ustazah, 1 Zulhijjah tu ustazah berangkat ke nak bawa anak-anak Darul Fawaz Keretih ni kan. Takkanlah dalam musafir, lepas tu nak bawa anak-anak tu berprogram, kita nak jamu mereka makan, kita pula kena puasa. So saya ralat kat situ lah, sebab kami tak pernah tinggal 1 9 Zulhijjah tu. Antaranya berpuasa selagi mana ustazah Allah izin tak cuti sebagainya. Terus kita buatlah program tu. Lepas tu saya cakap, ustaz kata tak apalah, tak apalah kan, sebab kita dah niat baik, dah tak boleh cancel pula hotel tu. Masih lagi yang kata suara ustazah slow, suara ustazah slow. Saya minta maaf sahabat-sahabat, sebab kawan-kawan lain rasa okey. Saya tak tahu dah lagi nak buat macam mana. Suara low, kena maksimum, bolehlah dengar. Ya, kena maksimum kan anda punya tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga diberi kekuatan suara ustazah sampai kepada anda. Sebab ada yang dengar jelas, ada yang dengar tak jelas. Ni dah berlaku beberapa hari. Saya pun tak dapat nak menolong sahabat-sahabat dirahmati Allah. So bukan saja puasa lah pada 1 hingga 9 Zulhijjah tu, apa saja sedekahnya dilebihkan, apa saja sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita amatlah rugi kalau 1 hingga 9 Zulhijjah tu kita pandang dia sebagai hari-hari biasa. Sangat rugi. Sebenarnya kita kena gandakan ibadah ketika itu. Sedekahnya, baca Qurannya. Jadi pada tarikh itu, bukan saja kita menunggu hari raya haji pada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah tu sendiri dah ada ibadah korban. Sambung pula 11, 12, 13 Zulhijjah. Masya Allah, jika mampu. Betul tu Kak Siti Azmahani. Tapi kalau nanti tiba-tiba kita nampak kawan tak puasa, teruknya dia ni belajar saja tapi tak buat, tak payah gaduh. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Ros Mawar pun kata suara tak jelas. Saya tak faham semua ni, minta maaf. Saya terpaksa teruskan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bersederhanalah, muka surat 552 bersambung muka surat 553. Last semalam kita baca Suratul Baqarah ayat 213. Saya ulang di situ. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Si Nur Aini Harun kata AV okey. Su Syah Hafiz kata kapar Kelang okey, jelas. Itulah saya pun kesian dengan orang-orang yang kata tak clear kan. Jadi saya nak kuatkan suara macam mana lagi. Kan Cik Rodiah Sharif kata AV Rawang cantik clear ni.
takut tercampak pula handphone, terkejut dengan suara ustazah kuat sangat. Allahumma salli ala Sayyidina. Betul Syarifah Mansur, tak mampu puasa, kita buat ibadah lain. Jangan saling kecam-mengecam. Kalau ibadah zahir tak boleh berbuat, ibadah batin kita apa dia? Paling ringkas, jangan tinggal zikrullah, perbanyakkan pada 1 hingga 9 Zulhijjah. Sekurang-kurangnya kita orang Islam yang bercita-cita untuk menjadi orang beriman dan dimatikan dalam keimanan itu sebagai orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Kita tahu, 1 hingga 9 Zulhijjah, antaranya Ustazah Zai namakan sebagai pesta ibadah, berganda-ganda. Paling kurang dalam tempoh 1 hingga 9 Zulhijjah tu, kita nak marah, tapi kena sabar. Kenapa sabar kau melampau-lampau pula ni kali ni? 1 hingga 9 Zulhijjah ni, aku memang berazam tak nak marah langsung. Itu pun ibadah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu pun ibadah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya Allah. Selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk? Sudah pastilah orang yang bersungguh-sungguh mencari petunjuk, yakni hidayah daripada Allah. Allah hanya beri kepada orang yang berusaha. Allah hanya beri kepada orang yang bersungguh-sungguh. Allah hanya beri kepada orang yang mempersiapkan hatinya untuk betul-betul mendekat kepada Allah. Faham ya sahabat-sahabat? Jadi jangan kata, ni yang puasa 9 hari ni, puasa 9 hari ni, dia kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan Haji Hashim kata, suara clear cuma tak lantang macam dia. Takut saya dengar kelantangan suara itu. Okay. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab sekejap sahabat-sahabat dirahmati Allah, semoga Allah permudahkan proses anda untuk menuntut ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So Kak Nazar dah boleh dengar ke belum apa ni sekarang? Internet masalah ke macam mana? Ni kita kena fikir pasal mikrofon ni, mikrofon. Jaja punya hari tu memang cantik lah masa saya pakai dekat awal dan kijal tu. Allahumma salli ala Muhammad. Saya rasa sebab yang ni kan iPad yang Apple kena gigit tu sahabat. So dia punya gadget-gadget mikrofon tu tak sama dengan yang saya pakai dengan yang lain tu. Dia mengada-ngada, dia tak nak share dengan yang lain-lain. Teruk benar. Marah orang pakai iPad. Apple kena gigit Pesta minum banyakkan bersabar jika nak marah itu juga. Ya, Nahizatul Iza, nota terbaik. Bagus, bagus, bagus. Daun pandan wangi, kalau puasa start 1 Zulhijjah sampai 9 boleh sangatlah daun pandan wangi. Ayo Amma, 1 hingga 9 Zulhijjah. Maknanya 9 hari berturut-turut. Ustazah, Jumaat kan tak boleh puasa. Kalau kamu niat nak berpuasa bermula 1 berturut-turut hingga 9, memang niat untuk puasa 9 hari Zulhijjah tu, tak apa puasa hari Jumaat pun. Walaupun hari Khamis tak puasa, sebab Sabtunya tu kan memang puasa dan nak buat berturut-turut. Tapi kalau saya nak puasa 1 Zulhijjah je, jangan, sebab tak ada puasa sunat 1 Zulhijjah je. Kan maknanya kalau nak puasa 1 Zulhijjah yang jatuh pada hari Jumaat, kawankan dia dengan Khamis ataupun Sabtu. Ini yang kita dah belajar daripada Nabi SAW. Ustazah, saya nak puasa antara 1 hingga 9 Zulhijjah. Tak kira lah hari apa pun, tak berturut-turut, saya tak mampu pun tak apa. Tapi alang-alang pilihlah sama ada 1 hingga 9 Zulhijjah tu hari Isnin ataupun hari Khamis. Kerana apa? Kerana memang hari itu adalah hari yang Nabi suka berpuasa. Dan lebih digalakkan antara 1 hingga 9 Zulhijjah, wanita-wanita yang ada hutang puasa,
Saya kata suara clear tapi tak tahap yang terbaik macam sebelum ni. Betul Rin Ali. Itulah yang saya rasa iPhone brand tak mesra pengguna. Apple kena gigit. Behave nah. Kesian jangan baru nak kawan dengan you. I dah lama kawan dengan dia Kak Nazah, tapi I perasan ada orang yang dengar clear, ada orang yang tak dengar clear. Mungkin Apple kena gigit ni dia tak kawan dengan certain phone yang mereka ada. Gitulah kan. Fikir bodoh-bodoh Ustazah ni. Mazura Muhammad, how are you? Amboi, semalam dia calling dengan Jaja. Ustazah berada di sisinya ketika itu. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi tak payah pening-pening saya tak suka langsung bila kita dah ada ilmu, kita nak puasa, tarikh tu puasa. Ada hutang puasa yang belum berbayar, cari hari-hari yang penuh kemuliaan ni untuk kita ganti puasa. Kita mak, kita puasa sunat. Anak yang ada hutang tu kita kempen, jumlah puasa dengan mak. Ni bagus ni kalau puasa antara 1 hingga 9 Zulhijjah ni. Kamu kan hari tu hutang 9 hari, sesuai sangat lah. Kan kita bahagia ilmu ni pada mereka. Tapi kalau orang tak nak ikut, kita tak payah stres. Benda ni pun bukan benda yang Nabi kata wajib buat, tidak. Tapi dah kita tak buat puasa, ibadah mana lagi kita nak fokus? Mungkin kita lebihkan sedekah, mungkin kita lebihkan sedekah, mungkin kita lebihkan zikrullah. Betul Farahliana, terbaik ni start daripada hari Khamis lagi. Tapi nanti puasa tu dah jadi 10 hari berturut-turut, terpulang. Ini cakapnya kau main lagi, tulis kat status Facebook kau main lagi, sehari pun tak buat. Tapi kalau tak mampu 9 hari Zulhijjah, pilihlah Isnin dan Khamisnya. Kalau tak mampu Isnin dan Khamisnya, Ustazah harap jangan tinggal 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah. 8 hari tarwiyah, sahabat-sahabat. 9 Zulhijjah, hari sahabat-sahabat kita di Arafah sedang berwukuf. Jadi kita nak sebut, kalau tak boleh juga Ustazah, suami saya ni susah dah nak ajak puasa, ajak je 9 Zulhijjah. Tak baguslah pula kalau 1 hingga 8 berpuasa, 9 tak puasa. Sebab dalil yang paling asah mutlak sahih ni 9 Zulhijjah. Jadi dia puasa 8 hari, 9 tak puasa. Kenapa 9 tak puasa? Kak, sayangnya. Sebab Ustazah 9 tu saya nak rebus ketupat, nak balik kampung, nak bakar lemang. Perut lapar lagi, baik saya makan. Allah, rugilah sahabat. Lebih baik kalau tak dapat untuk 9 Zulhijjah tu, kita tak puasa yang lain tak apa, tapi 9 Zulhijjah jangan tinggal. Betul Kaslina Kasim, ambil kesempatan untuk ganti puasa. Sekali lagi jadi kuliah fiqah pula dah. Kita masuk kuliah Al-Tahzan, muka surat 533, bawah sekali. Sebenarnya kebaikan itu berada di antara 2 keburukan, antara sikap berlebihan dan sikap mengabaikan. Betul? Islam ajar kita bersederhana seperti tajuk semalam. Kat mana nak dapat kebaikan? Tinggalkan keburukan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita nak tahu, keburukan itu adalah melampau-lampau dalam kebaikan, dan kita suka mengabaikan. Tahu benda ni baik, kita tak nak buat langsung. Ini bahaya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anda kalau dapat ilmu macam gini, jangan pula tulis kat Facebook anda dalam keadaan macam ni. Jom kita pakat-pakat berpuasa 1 hingga 9 Zulhijjah. Orang yang mengaji secara istiqamah, dia diberi faham oleh Allah insya-Allah. Okey, faham. Maksud Ustazah ni bukan wajib. Kalau tak mampu puasa, gantikan dengan ibadah lain. Asalkan kita merasa 1 hingga 9 Zulhijjah tu hari yang penuh mulia. Rugi kalau aku tak rebut. Jangan tulis benda yang kita puasa 1 hingga 9 Zulhijjah, anda dimuliakan Allah dengan puasa anda. Siapa tak berpuasa tiba-tiba pandai. So nanti tengoklah komen-komen netizen. Mana ada dalil, siapa yang mengajar, Ustazah tu sesat lah tu. Gitulah. Sebab dia belajar benda pendek, ringkas. Kita belajar setiap hari, cuba memahami. Faham sahabat-sahabat?
Allah beri faham kepada orang yang betul-betul nak belajar, yang istiqamah. Hatta ustazah dah bertahun-tahun cakap benda ni, ada keluarga yang dah beramal 1 hingga 9 Zulhijjah. Meremang bulu roma saya nak cakap ni, keluarganya dah macam bulan Ramadan. 1 hingga 9 Zulhijjah ustazah, anak saya yang sekolah rendah pun alhamdulillah dah puasa. Dulu suami saya tak ustazah. Mulai tahun lepas suami saya dah puasa. PKP 2 tahun tu ustazah, kami 9 hari berpuasa sunat. Macam Ramadan, bangun sahur, buat tahajud dulu, lepas tu makan sahur, tunggu azan subuh, solat jemaah bersama-sama, berpuasa sepanjang hari, berbuka puasa bersama-sama. Anak yang duduk rumah jauh tapi boleh datang, dijemput datang ke rumah untuk berbuka puasa sama-sama. Allah ustazah, syok macam bulan Ramadan. Ini terbaik sahabat-sahabat. Saya pernah melalui 1 tahun, beberapa tahun, lebih 5 tahun dah kot. Ustaz setiap kali raya pertama haji, dia akan solat Idul Adha di sini. Lepas imam, lepas khatib doa khutbah, dia siap-siap untuk ke KLIA untuk berangkat ke Kemboja, menyembelih lembu-lembu apa ni yang diamanahkan kan. So mula sembelih kat sana hari raya kedua. Jadi ustazah stay lah dekat sini. Ustazah buat ibadah 1 hingga 9 Zulhijjah, puasa ketika itu. Tapi hari yang ke-8, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dah mula dah saya rasa masa tu mak saya ada lagi. Saya kata mungkin ni sebab macam kena gastrik kot sebab puasa. Tapi fikir balik, Ramadan tak ada pula rasa macam tu. Alhamdulillah, syukran. Panas sangat. Thank you. Oh, tak payah campur tak. Air panas. Dia nampak bini dia tak turun lagi, tak sempat nak turun tadi. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu ustazah ralat masa tu 8 hari ustazah dah puasa dah. Hari ke-9 tu sahabat, saya dah tak boleh puasa. Saya muntah habis muntah. Sebelum tu saya dah sakit-sakit macam tu. Saya dah menahan beberapa bulan dah sakit tu. Rupa-rupanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barulah dapat saya pergi klinik, terus dibawa ke hospital. Memang sahlah selama ni yang saya makan muntah. Ingatkan menandung masa tu. Orang semua ingat saya menandung. Tapi muntah dia tu bukan biasa-biasa. Macam keluar segala isi perut tu. Rupa-rupanya pada 9 Zulhijjah itulah dapat tahu bahawa ustazah ada batu dalam hempedu yang dah lama. Sampaikan doktor kata, macam mana you boleh tahan? Benda ni sakit ni. Sebab tu masa tu saya kurus sekejap. Saya makan muntah. Lepas tu tak boleh diselamatkan. Lepas ustaz balik daripada Kemboja tu, teruslah membuang batu dalam hempedu. Maka saya dah sedikit syasyat lah sebab saya tak ada hempedu. Bila kita buang hempedu, kita akan disuruh buang kantung hempedu tu sekali. Saya pernah pandai je nasihat doktor. Doktor, buang batu dia je lah, jangan buang hempedu dia. Dia gelak. Tak boleh, once you punya hempedu dah ada batu, dia punya kantung tu dah koyak, dah tak ada makna pun kalau disimpan. Macam itulah lebih kurang bahasa dia. Jadi redha lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Alhamdulillah lepas saya buat operation tu, sampai sekarang terlebih-lebih pula makan. Tak pernahnya tak selera, tak pernahnya muntah-muntah lagi macam dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya kebaikan itu berada di antara 2 keburukan, antara sikap berlebihan dan sikap mengabaikan. Kebaikan itu berada di antara 2 kejahatan, antara yang berlebihan dan yang tidak sama sekali. Anda perhalusi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kebenaran juga terletak di antara 2 kebatilan. Antara kebatilan kerana berlebihan dan kebatilan kerana kekurangan. Faham tak sahabat-sahabat? So dia bersederhana. Melampau lebih sangat, saya nak jadi orang baik ustazah. Saya tak nak berjiran tetangga. Berjiran tetangga nanti kan pergi hantar kuih kat rumah sebelah, dia ajak saya mengumpat. Saya tak nak dah. Saya nak duduk dalam bilik saya saja, bentang sejadah, solat, mengaji. Saya tak nak. Itu melampau. Okey, sebab Allah suruh kita hablum minallah, berhubung dengan Allah juga. Hablum minannas, berhubung dengan manusia juga. Dan juga sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak langsung buat ibadah.
berpoya-poya kan. Saya ni ustazah walaupun tak solat tapi saya baik dengan jiran-jiran. Tak kena juga. So kebaikan tu mana? Yang berada di tengah-tengah. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kebahagiaan itu terletak di antara dua kesengsaraan. Antara kesengsaraan sebagai akibat bertindak tanpa perhitungan. Kita bertindak dengan emosi. Bahasanya membabi buta, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itulah dia. Ramai pula yang samalah kita ustazah, kita dah syasyat tak ada empedu. Redha sahabat-sahabat. Yang penting moga-moga Allah bagi sihat. Sebelum saya buat keputusan tu, bukan sedikit juga munajat dengan Allah. Saya rasa macam berdosa pun ia berdosa. Sebab Allah bagi aku empedu, tiba-tiba nak kena buang. Macam mana kehidupan lepas ni? Bukan kita tak fikir. Tapi bila ada pakarnya dan kita sembang, kita minta petunjuk dengan Allah. Alhamdulillah sahabat. Ada juga orang lepas buang tu masih tak hilang sakitnya. Jadi semoga Allah bagilah bila kita nak buat keputusan tu, itu adalah yang terbaik. Hatta yang tak berapa sihat lepas buang pun itu terbaik. Allah mengajak kita untuk sahabat-sahabat syukuri sekurang-kurangnya kita sihat. Macam tu, okey? Baik, jangan membabi buta dalam buat apa-apa urusan. Kitab mencakap, jangan hampa kata ustazah ni sebut babi lah pula. Dan memang ada dalam kitab. Itulah, orang suruh beli kitab, tak nak beli kitab. Oops kan? Dan nak habis dah pun kuliah. Okay. Baik, sahabat-sahabat. Dan kesengsaraan sebagai akibat terlalu berbuat sesuatu. Okay? Jadi jangan kita melampau-lampau. Ini kesimpulannya kerana tengah-tengahnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kebaikan itu yang bersederhana. Kita pergi kepada A, bukan yang ini dan bukan pula yang itu. Mutarrif bin Abdullah mengatakan perjalanan yang paling buruk ialah yang dilakukan dengan memaksa diri. Kan? Dengan memaksa diri. Iaitu orang yang memaksakan dirinya dalam melakukan perjalanan hingga membahayakan diri dan kenderaannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita paksa diri dalam keadaan yang mengundang perkara yang melampau-lampau. Apa katanya hadis? Syarrur ri'ai al-hutamah. Seburuk-buruk pemimpin adalah al-hutamah. Apa makna al-hutamah dalam hadis ini? Al-hutamah adalah orang yang bertindak sewenang-wenang terhadap keluarganya atau terhadap orang-orang yang kepemimpinan mereka diserahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi pemimpin tetapi rakus, jadi pemimpin tetapi tidak mengendarai kenderaan yang dipandunya. Belakang ada ramai ni penumpang pengikut, tapi dia sembrono sahaja, akhirnya masuk dalam gaung sebagainya. Allah akan tanya kamu berdepan-depan. Ingat senang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Allah Zaitun Zuhdi kata, Masya Allah, injap jantung rosak diganti dengan injap mekanik. Mekanik ke namanya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Macam-macam pula kisah keluar pagi ni. Ustazah kadang macam itulah sahabat dalam kuliah, dia terbercerita. Kan selagi mana benda tu benda yang, sebab kadang ada orang yang macam dia buat keputusan untuk buang. Ustazah okey lepas buang, saya sakit lagi lah ustazah, tak sihat ni. Itulah sebab sekarang saya kurus, saya tak pernah datang kelas. Allah, sedih sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi macam itulah, jangan kita menyalahkan, ni doktor tu buat tak betul ni. Kita tak tahu. Bagi saya, apapun bidangnya, mesti dia nak cuba buat terbaik. Macam saya lah sahabat kan, menguruskan jemaah umrah. Saya cakap dengan siapa-siapa pun, kadang-kadang timbul permasalahan kan. Cubalah awak fikir kan, apa pun bila, tak tahulah bagi saya, bila kita terlibat dengan apa pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong buat sesuatu mengikut kita tahu setiap langkah dan usaha kita ni Allah perhati dan Allah akan tanya benda tu. Kau buat, lepas tu kau terlibat dengan dosa menipu, sengaja niat untuk menganiaya, Allah bukan tak tahu. Walaupun siapa yang follow kamu tu tak tahu.
Oh, ikut ajalah. Betul lah apa ustaz ni cakap, ustazah ni cakap, ikut ajalah. Kamu di hati tahu tak kamu sedang menipu atau tidak? Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Pemimpin pun macam tu. Tahu tak dia bahawa dia sedang menipu atau tidak? Dia terpaksa buat. Sebab itu bila kita berada di satu situasi, kita nak baik, tapi kita terpaksa untuk buat tidak baik. Faham sahabat? Bukan mudah. Bukan mudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah hindar kita daripada perkara-perkara yang memaksa kita terlibat dengan perkara-perkara jahat. Na'udzubillah min zalik. Baik. Sesungguhnya sifat dermawan itu ada di antara dua sifat. Tadi kat atas tu kita dah belajar apa antara dua sifat. Dua sifat ni kat bawah ni dijelaskan lagi. Antara sifat boros dan sifat kikir. Orang boros, suka membazir-bazir, benda tak perlu pun dibeli. Ini ikhwanus syayatin, adalah adik-beradik setan. Takutnya sampai macam tu Allah pandang orang yang suka membazir, orang yang boros, orang yang beli barang-barang yang tak perlu. Mohon terasa apa dia ustazah barang-barang yang tak perlu. Contoh, kat rumah kita dah ada berapa jenis mak macam ni. Ni mak hadiah, anak buah saya hadiah sempena wedding anniversary yang ke 19 tahun lepas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kalau suami yang bawakan air, walaupun air kosong, terasa lazat. Maka kita para isteri rajin-rajinlah. Dan Ustazah Zai adalah isteri yang paling malas sebenarnya. Sebab apa? Sebab saya memang sediakan air kosong untuk suami saya. Kenapa air kosong pemalasnya Ustazah ni? Mak saya dulu pernah, kau ni buatlah air Nescafe ke apa dekat suami kau. Mak saya selalu bising macam tu. Maka sebelum keluar fitnah macam-macam, saya pun cakap, mak mesti ni dengar. Okay, hari ni saja mak, hari ni saja. Lepas subuh tadi abang dah minum air manis, kan? Dah minum air manis dengan jemaah surau. Lepas tu nanti pukul 9 ke 10 pagi dia dah keluar meeting. Masa meeting ni biasanya kat kedai mamak dia, agak-agaknya air kosong ke hari ni? Mak saya dah gelak dah. Tahu dah mesti tarik dah lelaki kau tu. Okey mak, nanti tengah hari dia keluar lagi. Makan nasi bukan dengan air kosong, air manis lagi. Lepas tu nanti mak lepas Zohor, dia ada lagi urusan. Siapa jemput pergi pejabat dia ke apa ke, akan minum lagi. Jadi tetamu orang takkan bagi air kosong ni. Mak, kalau lama sembang ni dia bukan satu gelas, bergelas-gelas. Ni ustaz dengar ke tidak? Masya Allah, ngumpat-ngumpat ustaz. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, nanti malam ada lagi. Lepas tu tengok bola ke apa. Kalau kat rumah adik saya tu kan dia terlebih rajin. Tengok bola ke apa, disediakan satu jug Nescafe tarik. Saya geram je. Kita ni sayang ke dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan sayang ke dia. Saya memang kurang air manis. Walaupun saya makan macam-macam, saya memang suka minum air kosong daripada air manis. Ya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, takut. Takut dengan air manis yang berkali-kali sehari. Jadi mak saya dah tak ada hujah lah bila saya cakap macam tu. Sebab Alhamdulillah walaupun ustaz banyak minum air manis macam tu, dia memang suka minum air, So dia macam saya kata macam balance lah. Bila dengan orang luar, dia akan minum air manis, dia tak tolak sahabat-sahabat. Tapi bila dengan saya akan bagi air kosong. Air kosong sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut ni, mak ni macam ni kan. Dah ada mak ni tak tahulah hok masjid hadiah, hok yang TV Al-Hijrah, hok yang duduk kat hotel, duduk dekat hotel kat Mekah pun ustaz saja je. Ni boleh bawa balik tak mak ni? Sampai kan kawan dia kata, boleh-boleh, kau suka himpun mak ya? Berapa banyak sahabat-sahabat dirahmati Allah dekat rumah ni. Lepas tu saja je beli set minum air lagi lah kan. Apa dia cawan-cawan, kat mana nak letak? Itu bagi saya minta maaf ada orang marah kat ustazah. Membazir sahabat. Sebab benda nak minum air dalam ni sama je. Dia pakai mak air kosong, tetap air kosong. Pakai cawan-cawan kristal, gelas mahal-mahal, air kosong tetap air kosong. Dia takkan bertukar jadi Milo tabu. Takkan. Allahumma salli ala Muhammad.
Betul, Mak Susu Naizah Ahmad, Masya Allah kan. Jadi sayanglah sangat sahabat, sebab kita dah baca live dia tu, kan macam mana. Lepas tu siap selfie atau yang abang dah habis meeting dengan ni, atas meja tu apa bang? Air kosong ke air manis? Oops, terambil gambar gelas tertarik pula kan. Ya. Aduh, subhanallah sahabat-sahabat. Sayang kan kesihatan kita ni. Tapi dia banyak minum air kosong jugalah. Kenapa? Sebab isteri banyak bagi minum air kosong. Okey, jadi hati-hati. Subhanallah. Sesungguhnya sifat dermawan itu ada di antara dua sifat, yakni sifat boros dan sifat kikir. Sifat boros dan sifat kikir. Kasrina Kasim, itu yang saya cakap. Okay, saya nak sedapkan hati kan, takut macam-macam penyakit. Yelah, kita dah makin, bukan makin muda kan, makin berumur. Takut, lepas tu saya akan sedapkan hati macam ni. Tak apalah ya Allah, semoga Engkau beri kesihatan yang baik. Walaupun dia banyak minum air manis, tapi kan dia bilas balik dengan air kosong. Kalau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam-macam. Bukan malas ustazah, tapi tak berapa rajin. Tak, saya memang kena malaskan diri sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab terlalu banyak sangat air manis. Jadi saya punya doa setiap kali sediakan air kosong ni, sahabat, kita sediakan air kosong ni, kita iringkan dengan doa. Kan, kita iringkan dengan doa, baca selawat syifa contoh, sambil kita tadah air tu, ya Allah lembutkan hati anak-anakku, ya Allah. Ini kadang-kadang tadah air, tuang air, kosong hati kita. Zikrullah paling kurang. Sebab tu mak-mak yang solehah, Masya Allah, mak saya dulu selalu cakap, mak ni jahil, tak tahu apa-apa, tak hafal apa-apa. Tapi bila mak basuh beras, bila mak masak untuk korang, tak pernah lekang nama Allah dekat hati ni. Maknanya, dia bercakap-cakap dengan Allah ketika dia masak. Loh, nak nangis lah pula. Ketika dia lipat baju anak-anak, lipat baju anak sulung, ya Allah, hai, duk universiti dah tak sangka dia tengah periksa ni, mudahkan ya Allah. Lipat baju anak yang bongsu, sengih kita seorang-seorang. Allah, budak-budak memanglah nakal macam ni, tapi Engkau bagilah membesar sebagai anak soleh ya Allah. Saya nampak apa yang mak saya buat daripada saya kecil. Sahabat dirahmati Allah, betul dia bukan orang alim, tapi saya tahu bila disembang dengan kawan-kawan dia, dinasihat, anak-anak ni, kita ni lah doa. Jangan cakap benda yang tak baik. Cakap yang baik-baik, walaupun kita tengah kecewa, kita tengah marah, cakap yang baik-baik. Dia akan jadi doa. Kita diam-diam nak nangis-nangis lah kalau kita kecewa ke apa. Bercakap dengan Allah dalam hati ni. Sebab tu bila saya jumpa mak saya, mak nak start benda ni, ada projek apa-apa kan, saya mesti cakap dengan mak saya. Lepas tu saya akan cakap lah, mak tolong doa kan perkataan tu setiap kali nak keluar daripada jumpa mak. Bila last nak balik, padahal boleh je hari-hari jumpa mak kan. Memang macam saya dengan bapa saya hari ni, mesti cakap, mak tolong doa ya. Dia sampai buat muka macam nak cakap muka macam bosan lah dengan Ustazah ni asyik cakap minta tolong doa. Sebab apa? Sebab dia cakap macam ni, kau tak payahlah nak suruh mak doa. Kan bukan makna dia marah, tapi mak ni tengah goreng ikan pun nampak muka kau. Tengah goreng ikan pun nampak muka kau. Faham tak sahabat? Maknanya ya Allah, mulianya hati seorang ibu. Patutlah Allah letakkan doa ibu ni adalah doa mustajab. Dia berdoa dari hati, walaupun hatinya dilukai oleh anak sendiri. Dia berdoa dari hati sahabat. Sebab tu kita sebagai anak, Masya Allah, jangan pernah kehilangan doa mustajab seorang ibu. Kalau kita rasa kita kecilkan hati dia, cepat-cepat minta maaf. Kalau kita rasa kita dah biadab sahabat, mungkin mak tak pernah, mak kecil hati, luka, tapi mak bubuh minyak gamat kat hati tu supaya luka tu tak parah. Akhirnya tinggal parut. Kan? Parut ni nak buang sahabat bukan mudah. Sebab tu mak melahirkan kita dengan darah yang terpercik di sana sini, berparut bahagian tubuhnya, sakit. Tapi lepas tengok kita dimandikan, diazankan oleh ayah kita, senyum, mak kita hilang sakitnya. Tapi bila mana mak kita merasa sakit semula, bila mak kita merasa sakit semula sahabat, mak akan merasa sangat sakit, bahkan lebih sakit daripada saat melahirkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saat melahirkan tu sakit dah, tapi sebenarnya mak merasa lebih sakit
ketika anak yang dah boleh bercakap menggunakan lidahnya untuk menyakiti mak ayah. Sebab tu mungkin kita mulut biasa tengking-tengking orang, jangan sekali tengking mak ayah. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mulut kita ni biasa jahat dengan orang. Nabi tak bagi dengan orang ke, sebab mak ayah kita orang juga. Jangan menyakiti, lebih-lebih lagi mak ayah. Kita sakit hati ni, geram, nak marah, tapi kena sabar. Yang jaga orang tua sakit kan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah. Masya Allah, kita cakap A, dia buat B. Kita cakap macam ni, pendapat dia macam ni. Asyik nak gaduh dengan mak ayah yang kita bela sekarang ni, yang di bawah tanggungan kita. Tapi usahakan lidah ni jangan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab bila dia kecil hati, mak kita tetap berdoa kebaikan. Walaupun kita kecilkan hati dia, tapi Allah nampak hati mak yang berparut tu. Allah nampak hati mak yang sudah kamu luka itu. Macam mana Allah nak angkat doa yang hati dalam luka? Faham sahabat-sahabat? Jadi kita takut benda macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Awak bercakap pasal mak pula ni tiba. Ayat apa tadi saya baca? Sifat boros dan sifat kikir. Okey. Sesungguhnya sifat berani itu ada di antara sifat pengecut dan sifat membabi buta. Macam mana kita nak berani? Berani kerana benar. Ada orang sahabat-sahabat dirahmati Allah, sikapnya terlampau pengecut. Benda yang sepatutnya dia tegur, dia tak nak tegur. Kan nanti ustazah, bini saya lari daripada rumah pula kalau saya suruh dia pakai tudung. Pengecut, sebab benda yang Allah suruh tegur tu, wahai suami. Dan membabi buta. Mak saya tu ustazah, saya pakai tudung macam ni pun salah. Kan? Tudung macam mana? Saya dah tutup rambut ni semua. Mak saya suruh pakai tudung labuh, pakai nikab pula. Saya tak nak lah ustazah, saya muda lagi. Jangan membabi buta. Cuba kita letak diri kita dalam situasi anak kita yang masih muda, ada kawan-kawan yang berfashion. Cukuplah dia menutup aurat yang seadanya patuh syariat. Tegur sikit. Cantik anak ibu ni, Masya Allah. Tapi kenapa mesti ketat sayang? Kalau dah tahu nak pakai seluar, pakai t-shirt yang labuh. Kalau nak pakai t-shirt yang pendek, jangan pakai seluar yang ketat. Pakai skirt yang kembang, cantik macam princess. Suka budak-budak remaja sahabat kita pantau pakaian mereka. Setiap nak keluar rumah dia dah tergedik-gedik depan cermin kan, anak dara kita tu. Lepas tu kita peluk belakang dia. Ni kong pinggang ni ada spare tire. Kalau pakai macam ni orang nampak bentuk pinggang kita tak comel. Messi ni semalam mak dah shopping online. Skirt kembang. Kalau kakak pusing je dah macam princess dah. Orang tengok memang wow lah anak ibu ni. Anak ibu kan memang comel-loteng macam ibu masa muda dulu. Kan? Ajak dia bergurau, ajak dia bersembang. Ya ke ibu? Ya. Cuba kakak tengok depan tu. Ya Allah, dah macam buah nangka 2 biji dah. Mak tengok belah depan tu. Labuhkan sikit tudung tu. Labuhkan apa pun, lagi ayu. Nampak lagi solehah. Nanti insya-Allah lelaki-lelaki yang datang murat pun bukan lelaki jahat. InsyaAllah lelaki baik. Kembang kempis hidung dia. Cakap elok-elok lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan paling gigih, kena doa. Ya Allah, sambil aku cakap, Ya Allah, sambil kakak jom kita minum sama-sama. Tuang air dekat dia. Ya Allah, lembutkanlah hati dia. Ya Allah, saya percaya sahabat, apa yang berlaku pada kita ni, boleh kata 80% adalah asbab doa dan detik hati mak ayah kita. Betul, kita mengusahakan apa-apa pun, senjatanya sebenarnya adalah doa. So, siapa doa yang paling ampuh? Doa mak kita. Kalau dah tak ada doa daripada ibunya, buat-buat baik kepada orang tua yang lain yang kita patut santuni. Mak penakan kita, walaupun dulu kita menyampah dekat mak penakan kita tu, percayalah sekarang mak penakan kita tu dah mula insaf. Setelah adik-beradiknya ramai yang dah meninggal, dah mula insaf. Kita datangi dia. Kau dah buang tabiat apa ziarah aku pula? Selama daripada mak kau meninggal tak pernah datang. Mak menakan aku, nak ziarah dia, diperi-peri aku pula. Nak marah tapi kena sabar. Bawa je apa-apa jinjit. Nak mak ngah ada rezeki lebih sikit, beli hamper tara untuk mak ngah. Kan? Selalu datangi. Kan? Kau sekarang dah tua-tua ni pula rajin ziarah mak ngah. Pasal apa?
Kan? Yelah, kita kan dah tak ada mak. Mak Ngah kan adik-beradik mak. Manalah tahu Mak Ngah doakan cik nanti. Kan sama macam doa arwah mak kepada cik ni. Buat baik dengan semua mak. Ini mak mertua tak baik, mak menakan tak baik, mak angkat tak baik, mak jiran-jiran kiri kanan tak baik. Mudah kenapa? Dah lah mak sendiri dah tak ada. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sesungguhnya sifat penyantun itu ada di antara sifat keras dan sifat bodoh. Sesungguhnya senyum itu ada di antara kemuraman dan tertawa. Sesungguhnya sifat sabar itu ada di antara sifat keras dan sifat mengeluh. Keras sangat pun takkan dapat sabar. Suka mengeluh pun takkan dapat sabar. Okey? Sikap ekstrim itu ubatnya adalah dengan merendam dan memadamkan sebahagian daripada gelojaknya yang membakar. Sedangkan hati lalai itu boleh diubati dengan cara membakar semangat dan membakar harapan yang ada di hati. Allah, Allah, Allah. Kata Allah dalam suratul Fatihah, hari-hari kita baca, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Sahabat, kalau kita faham nasihat Dr. Aida Al-Qarni ni, Fatihah kita tak sempat nak merewang ke mana-mana fikiran. Saat kita berfatihah padat dengan khusyuk, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus ni apa? Termasuklah tadi tu sahabat. Ya, jalan yang lurus ni kita minta Allah pandu kita ke jalan-jalan yang Allah redha. Juga insya-Allah Allah akan gerakkan hati kita memilih apa jua keputusan yang terbaik dalam hidup. So kita takkan menyesal. Contoh, ustazah nak buat keputusan nak buang hempedu tu. Takkanlah tiba-tiba je, bolehlah doktor. Fikir dulu, doa dulu sahabat. Dan bila kita buat keputusan, ya bang, saya serahkan kepada ahlinya. InsyaAllah mudah-mudahan lepas ni sihat untuk saya beribadah. Kerana apa? Saya yakin dengan doa Ihdinas siratal mustaqim saya sahabat. Bila kita sebut dalam solat, kita rasa macam Allah sedang mendepakan tangannya seluas-luasnya. Ya, aku sedang tunggu engkau yang sedang berdoa. Allah rindu dengan kita yang sentiasa nak meratap rintih dengan Allah. Tapi lisan kita sebut Ihdinas siratal mustaqim, tapi kita tak rasa untuk dipimpin Allah. Cuba bila kita sebut kalimah ni, kita terasa Allah sedang menghulurkan tangannya. Minta maaf, kita tak boleh gambarkan tangan Allah dengan macam mana. Tapi ustazah nak bagi faham, ibarat kita kecil-kecil dulu, mak kita nak tinggal kita pergi mana. Kan kita melalak, menangis, meronta-ronta, ketuk-ketuk pintu, nak ikut ibu, nak ikut ibu. Mak kita tak sampai hati. Mak kita buka pintu, mak kita hulurkan tangan. Mak kita hulurkan tangan, kita faham untuk sambut tangan mak. Sengih, walaupun tak mandi lagi masa tu, ikut mak berjalan pergi pasar kan. Tak mandi lagi, ikut. Sebab kita rasa selamat duduk dengan mak kita. Ini yang kita nak rasa dalam Ihdinas siratal mustaqim setiap solat 17 kali sehari semalam. Takkanlah kita tak nak khusyuk ketika itu. Terasa macam aku lost ya Allah. Aku tak ada apa ni ya Allah. Kan kalau kau tak tunjukkan aku jalan, aku dah terkapai-kapai ya Allah. Sejak suami aku meninggal, tak ada siapa nak nasihat aku. Sejak anak-anak dah jauh dengan aku rasa kesunyian ya Allah. Kau pimpinlah aku ke jalan-jalan yang engkau redha. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut macam mana? Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Gambarkan bila kita lafaz Ihdinas siratal mustaqim seperti mak kita hulurkan tangan, lega mak bagi aku ikut. Paut tangan mak tak nak lepas. Kita yakin Allah sedang pimpin kita ke jalan-jalan yang Allah redha berkat doa Ihdinas siratal mustaqim. Dan kita faham jalan yang mana yang Allah bawa kita ni. Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa orang yang Allah beri nikmat? Golongan para rasul, para orang alim, para salihin, para ahli syurganya Allah. Ini orang yang Allah beri nikmat.
Kita tak nak Allah pimpin kita ke jalan orang-orang yang Allah murka dan orang-orang yang Allah sesatkan. Fatihah saja kalau kita menghayati, subhanallah, khusyuk solat kita. Sebab kita faham. Selama ni kita tak faham, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, kita nak tutup pelajaran dengan renungan. Tidak ada yang lebih sulit di dunia ini dibandingkan dengan sabar. Masya Allah. Sabar di sini boleh dimaksudkan sabar terhadap yang dicintai dan sabar terhadap yang tidak disukai. Contoh mudah, Ustazah Zai cinta dengan Ustaz Azwan. Disebabkan sabar je lah aku minum air manis je kan. Maka sabar dia tu kena bagi air kosong banyak-banyak. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sabar juga dengan orang yang kita tak sukai. Kenapalah Allah datangkan orang yang menyakitkan hati aku ni? Kenapalah dia ni? Sabar. Ustazah, saya tak sukalah mak mentua saya tu. Suka beza-bezakan menantu kaya, menantu miskin. Sabar. Dah dia memang mak mertua kita. Suami kita mudah ke syurga dengan doa mak dia. Kenapa kita nak bermasam muka dengan mak mertua? Memang bila kita ziarah mak mertua kita, kita rasa macam nak marah. Tapi tetap kena sabar. Macam itulah sahabat-sahabat. Sebab kita tak nak kelihatan biadab di hadapan orang tua tersebut. Allahu Akbar. Sabar diperlukan dalam melakukan sesuatu yang sangat panjang masanya. Atau ketika terjebak dalam putus asa kerana sudah buntu. Hal ni kena baca buku Fasabrun Jamil lah. Okey? Untuk menjalani masa yang panjang itu diperlukan bekalan agar dapat menyelesaikan perjalanan panjang itu sampai tujuannya. Dan bekalan itu sendiri bermacam-macam. Apakah itu? Sahabat-sahabat dirahmati Allah yang bermacam-macam. Pertama, menimbang kadar ujian itu yang boleh jadi akan lebih besar daripada yang dibayangkan. Kita dapat satu-satu ujian, sahabat, tolong bersangka baik dengan Allah. Allahu Akbar. Aku jatuh terjelepuk atas tanah kena batu kerikil, luka. Syukur ya Allah, kalau aku ke depan sikit tadi berjalan, mungkin aku masuk dalam gaung yang dalam, tak bangkit dah aku kiyok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka lepas ni aku kena berhati-hati ya Allah. Kalau aku tak pandang bawah masa berjalan ni, aku akan jatuh dalam gaung tu. Ya Allah, aku kena tukar kasut kot. Dah tua-tua ni pakai kasut 5 inci lagi, aku ni dah apa hal? Sian kasut 5 inci ni. Gajah pakai kasut 5 inci. 7 inci kan sahabat. Udah-udah lah mak-maknya pun. Dah besar-besar badan. Dah tak larat. Dah pakar kesihatan kata tak bagus pakai kasut tumit tinggi ni. Apatah lagi orang perempuan pakai kasut bunyi keletak, keletup, keletak, keletup. Seluruh keliling orang pandang. Kasut apa dia pakai keletak, keletup? Wanita, kita mendatangkan bunyi-bunyian pada kasut kita yang menyebabkan orang lelaki pandang. Itu pun satu dosa. Banyak benda yang kita sengaja pakai barang kemas, salah tak Ustazah? Tak salah. Tapi pakai yang berloceng sehingga orang memandang, ini manusiakah kucing yang berjalan ini? Setahu aku kucing miau-miau, kelenteng-kelenteng-kelenteng kan pakai loceng tak apa. Kenapa nak pakai loceng? Sebab yang suka loceng-loceng ini agama lain, bukan agama Islam. Faham sahabat-sahabat? Kedua, membayangkan bahawa di atas ujian itu ada yang lebih besar lagi. Misalnya diuji dengan kehilangan anak. Hari ini baru kucing kesayangan kita mati. Kita kena bayangkan kok besok lusa kalau anak aku mati macam mana. Hari ini anak yang mati. Kok nanti rumah terbakar semua mati. Macam-macam sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ternyata ada ujian yang lebih berat daripada kehilangan anak. Setiap kali kita diuji, kita kena bersiap sedia sambil kita minta Allah bantu kuatkan aku menerima ujian ni ya Allah. Ini baru first. Macam kita nak exam besar hujung tahun sahabat. Cikgu mulakan dengan ujian awal tahun. Ujian pertengahan tahun.
Nanti last baru ujian akhir tahun. Soalannya lagi susah daripada kulit depan buku sampai kulit belakang. Kan lagi susah. So setiap kali diuji, setkan minda sahabat. Kalau aku diuji lagi besar, aku tahu dah macam mana cara aku nak buat. Macam jiran ustazah yang terbakar rumah tu kan. Kan ustazah cakap, first dia jumpa ustazah, apa yang berlaku ni agak bersyukur. Kita pula pelik tengok dia bersyukur. Sebenarnya ustazah, sebelum berlaku ujian besar ni, akak tiba-tiba je perasan tahun ni akak diuji 2 kali. Yang juga besar. Alhamdulillah ujian pertama akak boleh tempuh. Ujian kedua akak boleh tempuh. Rupanya ini Allah nak bagi. So bila ujian ni berlaku ustazah, saya dah boleh set dalam minda saya tak ada yang tak baik. Allah sedang nak angkat darjat aku. Itu yang bermain-main dalam minda dia. Faham sahabat? Masya Allah. Ini hikmahnya kalau orang yang sabar mengembalikan segala ujian kepada Allah. 3, mengharapkan ganti di dunia. Kita kan, Allah rumah terbakar, mudah-mudahan nanti dapatlah. Memang selama ni nak renovate dapur pun, tapi Allah yang paksa kita untuk renovate. Contoh nanti bila dah buat rumah baru, memanglah makan masa. Semoga begitulah kawan-kawan kita yang diuji. 4, membayangkan pahala yang akan diperoleh di akhirat. Nah, kalau tak dapat yang ganti di dunia tu, dengan sabar dan redanya kita, pasti Allah takkan mungkir janji di akhirat sahabat, yang kita harap nak sangat-sangat. Ganjaran yang Allah janji kepada hamba yang diuji dan menempuh dengan sabar. 5, menikmati pujian dengan menggambarkannya datang daripada sesama manusia dan ditujukan kepadanya, dan yakin bahawa pahala daripada sisi Allah. Biasa kita buat baik orang puji, tapi jangan mati dengan puji-puji itu, kerana yang paling layak dipuji adalah Allah. Buat lagi pahala-pahala lain dan serahkan puji-pujian itu kepada Allah, supaya kita hidup tak meninggi diri, supaya kita hidup tak lupa diri, supaya kita hidup tidak ada penyakit hati seperti riak, sum'ah, takabbur. Segala penyakit hati ini meleburkan kita sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang 6, kesedihan itu sama sekali tidak berguna. Sedih melampau-lampau. Ada Mira Idora menonton kita. Mira Idora ni filem kan dulu-dulu. Masya Allah kan. Dulu-dulu kita tengok juga sahabat. Kesedihan itu sama sekali tidak berguna, bahkan hanya akan memburukkan keadaan. Selamat bersedih, tetapi jangan melampau-lampau. Bersederhanalah. Balik kepada tajuk asal kita sahabat. Masih banyak lagi hal-hal yang dijauhi oleh akal dan fikiran. Tidak ada jalan menuju kesabaran selain memberikan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh akal dan fikiran itu. Itu artinya orang yang sabar harus menyibukkan diri dengannya dan menjadikannya sebagai sarana agar dapat melalui masa-masa cobaannya hingga berjaya. So panjang-panjang kita bahas bab bersederhana ni, rupanya dia nak suntik dalam hati kita. Suka tak suka kita disuruh memilih sabar. Kerana dalam sabar inilah akan kita jumpai fasa demi fasa kehidupan yang sangat mendidik hati kita sendiri. InsyaAllah tajuk ni habis. Besok kita mulakan bab 62, contohilah para wali Allah. Kitab ni dah makin menuju ke penghujung, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi jangan rasa macam, Allah nanti kita nak belajar apa pula. Subhanallah sahabat-sahabat, dah pukul 8 lebih ke rupanya. Saya nak bersiap sedia pukul 9.30. Kitab di balik tabir kematian setiap hari Selasa di Masjid Mardiyah. Allah sahabat, sangat deep isi kitab ni. Tak mati lagi pun dah rasa macam mati bila kita belajar kitab ni. Semoga kita sama-sama hidup untuk buat persiapan mati kita yang indah. Moga Allah redha, moga Allah ampun dosa. Terima kasih lebih 1,000 orang yang menonton hari ini. Semoga kita berniat baik, melakukan kebaikan, dan andai Allah jemput kita pulang, masih pulang sebagai husnul khatimah, orang yang
Betul tu Raziah, hitam karib. Orang yang dipilih Allah dalam kematian yang baik. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.